Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Jeff Awan Ana Ayum, memegang kad metrik C20E1011. Pada kali ini saya akan membentangkan feminisme budaya. Feminisme budaya ialah satu gerakan atau gaya hidup berdasarkan prinsip kesetaraan gender dan hak sama rata. Ini termasuk pemikiran dan tindakan yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi jantina dan menyediakan hak yang sama untuk wanita dan lelaki. Feminisme budaya juga mengiktirafkan perbezaan dalam pengalaman wanita dan mengejar kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik untuk semua wanita. Saya bersetuju dengan feminis budaya karena saya percaya bahwa kesetaraan jantina adalah hak asasi bagi setiap individu. Feminisme berusaha untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender dalam masyarakat yang merupakan matlamat yang sangat penting untuk dicapai. Saya juga bersetuju dengan perjuangan feminisme untuk mengiktiraf hak individu wanita. Wanita mesti diiktiraf sebagai individu yang berdikari dan mempunyai hak yang sama seperti lelaki dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan ekonomi. Saya juga bersetuju dengan feminisme budaya karena perjuangan untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam masyarakat, termasuk pencegahan keganasan seksual, perlindungan wanita daripada diskriminasi di tempat kerja, dan hak reproduktif yang sama. Terdapat 3 contoh karya berkaitan dengan feminisme budaya. Antaranya ialah The Color Purple oleh Alice Walker, iaitu novel pemenang hadiah Pulitzer yang mengisahkan seorang gadis muda Amerika bernama Silly yang dibesarkan di selatan yang dalam dan menghadapi penderitaan, pengabaian, dan penindasan seumur hidup. Contoh yang kedua pula ialah A Room of One On oleh Virginia Woolf, yaitu karya penting kesusastraan feminis yang menerka halangan sosial, ekonomi, dan budaya yang secara sejarah menghalang wanita daripada mencapai kesetaraan dengan lelaki. Contoh yang terakhir, Beloved oleh Toni Morrison, yang mengisahkan tentang seorang bekas hamba bernama Seth yang dihantui oleh hantu anak perempuannya yang telah mati. Kebaikan feminisme budaya. Yang pertama yaitu memberi suara kepada kaum wanita. Budaya feminisme mengajak orang ramai berfikir tentang bagaimana wanita dilayan dan apakah peranan mereka dalam masyarakat. Ini membantu dalam menghapuskan stereotip, menindas kaum wanita, dan menjadikan masyarakat lebih menghormati peranan wanita dalam masyarakat. Selain itu, feminisme budaya juga membantu dalam menyediakan hak yang sama rata bagi wanita dan lelaki. Melalui gerakan feminis, wanita boleh menuntut hak yang sama rata dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik. Yang ketiga, feminisme budaya juga membantu dalam mengurangkan keganasan terhadap wanita. Dengan meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi dan keganasan terhadap wanita, budaya feminisme membantu mengurangkan tahap keganasan dan menyediakan perlindungan untuk wanita yang menjadi mangsa keganasan. Feminisme budaya telah mengubah cara hidup kita hari ini dengan cara yang ketara. Antaranya, kesetaraan gender adalah salah satu aspek utama feminis budaya. Gerakan ini telah membantu meningkatkan kesetaraan gender dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Yang kedua, feminisme budaya juga telah membantu dalam menghapuskan stereotip yang menindas wanita. Gerakan ini telah mengajak masyarakat memikirkan bagaimana wanita dilayan dan apakah peranan mereka dalam masyarakat. Seterusnya, feminisme budaya juga telah membantu dalam mengurangkan keganasan terhadap wanita. Gerakan ini telah meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi dan keganasan terhadap wanita. Yang terakhir pula ialah feminisme budaya juga telah membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang dihadapi oleh wanita. Gerakan ini telah memberi suara kepada wanita dan membantu meningkatkan kesejahteraan wanita. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum and hai, nama saya Nashamina Atika binti Nazarudin, pemegang nombor metrik C20E1178. Di samping itu, Weston juga mengkritik email, iaitu novel karya Jean Jackson Russell yang membezakan pendidikan laki-laki dan perempuan. Pendidikan laki-laki lebih menekankan tentang kehidupan seperti mempelajari ilmu ekonomi, ilmu sosial, politik yang menunjukkan mereka boleh berkumpul dalam mendapatkan pendidikan. Tetapi perempuan tidak
beri pendedahan. Jadi, hal ini kerana digambarkan bahawa lelaki akan menjadi ketua keluarga, jadi mereka harus mengutamakan lelaki dan mereka tidak menyukai pendidikan terhadap wanita kerana wanita ni dia lebih beremosi dalam membuat sebarang keputusan. Hal itu isteri hanya perlu mempelajari puisi saja kerana ia bermain dengan emosi dalaman. Oleh itu, desakan keras dari Wollstone adalah mendidik perempuan sama dengan mendidik lelaki dengan mengajarkan kepada perempuan iaitu bijak pandai agar perempuan tidak dipengguna lelaki, tidak ditindas oleh lelaki. Okey, manakala feminis liberal menginginkan hak kebebasan perempuan dari disekat haknya, mereka sanggup bermati-matian untuk memberi peluang pendidikan yang sama rata terhadap perempuan. Jika dilihat sifat feminis yang ada pada wanita, wanita ni hanya layak untuk bekerja benda yang lembut, tidak boleh mengangkat benda yang berat. Sepertinya bekerja menjadi cikgu, jururawat dan pembantu peribadi. Namun, penentangan tersebut harus melalui pendidikan yang adil, di mana lelaki dan perempuan dilayan sama rata di sekolah atau di rumah. Pendidikan telah membantu wanita dalam mencari kebebasan dan hak persamaan rata yang adil. Pada peringkat awalnya, kritikan pada feminin liberal ada 3. Yang pertama, dia merupakan Easter dalam bukunya A Politic Theory mengkritik bahawa semua wanita ingin menjadi seperti lelaki. Ia dikatakan wanita cuba meniru sifat lelaki seperti sifat tabah dalam melakukan pencegahan. Sepertinya mengutamakan pemikiran nasional dari emosi. Tetapi perempuan ni dia punya cara berfikir yang cetek. Jadi dia tak boleh meniru pemikiran lelaki dan kritikan ini menjelaskan bahawa sama ada lelaki atau perempuan harus bergabungkan kedua-dua cara berfikir untuk menjadikan pemikiran itu lebih bernas. Kritikan kedua dalam Feminist Politics and Human Nature, Alison merupakan kritikan yang berbeza daripada Alston yang mengkritik feminine liberals bahawa wanita harus meniru sifat lelaki dalam membuat keputusan. Hal ini kerana dia menekankan tentang bahawa perempuan boleh membuat keputusan sendiri tanpa siapa-siapa boleh memaksanya. Manakala ketika yang ketiga ialah feminis liberal telah menekankan perempuan itu sama, di mana perempuan berkulit hitam atau berkulit putih mempunyai hak yang sama untuk berfikir, untuk mempelajari pendidikan dan mereka tidak boleh dibezakan kerana kulit hitam itu dari kelas bawahan manakala kulit putih daripada kelas atasan. Okey, mereka akan dilayan sama rata. Okey, itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera semua, nama saya Chiziful dan berpegang nombor matrik C20A0957. Pada hari ini saya akan membentangkan topik radical feminisme di bawah topik utama kumpulan kami iaitu feminisme. Radical feminisme ialah satu gaya feminisme yang memberi tumpuan kepada mendedahkan dan mencabar struktur sosial asas yang menyebabkan diskriminasi terhadap wanita. Saya bersetuju dengan gaya feminisme ini kerana pertama, ia dapat mencapai kesaksamaan gender. Yang kedua adalah dapat memperjuangkan gender wanita. Dan ketiga adalah menghapuskan ketindasan wanita. Seterusnya adalah kebaikan gerakan radikal feminisme ini. Yang pertama adalah pemahaman mendalam tentang isu jantina. Dan kebaikan kedua adalah serlahkan isu persimpangan. Dan ketiga adalah kita dapat mengkritik sistem sosial sedia ada. Seterusnya adalah kesan radikal feminisme terhadap zaman golongan sekarang. Yang pertama adalah perjuangan untuk kesaksamaan jantina dan hak wanita. Seterusnya adalah menonjolkan diskriminasi yang dihadapi oleh kumpulan terpinggir.
Ini boleh menyebabkan mangsa untuk mengelakkan diri dia daripada diskriminasi oleh kumpulan-kumpulan lain. Yang terakhir adalah pendekatan yang lebih radikal dalam mencapai kesaksamaan gender. Sebelum berakhir pembentangan ini contoh-contoh karya yang berkaitan dengan radikal feminisme dengan gaya gerakan radikal feminisme adalah yang pertama, The Feminine Mystic oleh Betty Friedan. Kedua adalah Gender Trouble oleh Judith Butler. Dan ketiga adalah This Bridge Called My Back oleh Sherry Moraga dan Gloria Anzaldúa. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamihani bin Muhammad Dazuki bernombor metrik C20B1049. Okey, untuk kali ini saya akan membentangkan apakah itu feminisme berbilang kaum ataupun multiracial feminism. Feminisme berbilang kaum ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah teori feminisme yang dicetuskan oleh wanita kulit hitam iaitu Latina. Ia juga merupakan penduduk tetap di Amerika dan juga anti kulit cerah. Yang ketiga adalah rasisme, tercetus apabila satu kaum yang menganggap dirinya lebih baik daripada kaum yang lain. Misalnya rasis dan diskriminasi antara orang kulit putih kepada orang kulit hitam. Yang ketiga adalah bentuk rasisme, iaitu intimidasi, penghinaan, menyentuh kontak fizikal seseorang. Okey, berikutnya adalah berkenaan dengan teori interseksi daripada filem Dear White People. Okey, apakah input-input yang diperoleh di dalam filem ini? Yang pertama adalah memaparkan masalah-masalah rasisme di antara orang putih dan juga orang hitam di Amerika Syarikat. Yang kedua iaitu stereotip orang putih dan orang hitam serta bagaimana orang hitam menyedarkan orang putih tentang diskriminasi tersebut melalui perlawanan. Okey, baik, itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Putri Balkis binti Sabuddin Badishah, not matrik C20A1389. Feminis sosialis. Ini apa yang saya dapat selepas kaji. Feminis ni ialah wanita yang bergantung kewangannya kepada lelaki, menyebabkan berlaku sistem pemilikan dan punca penindasan wanita. Kebaikan feminis sosialis ini ialah berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan, iaitu apabila wanita berkahwin dengan lelaki, mereka dikawal 100% oleh lelaki dan di situ punca berlaku penindasan wanita. Sosialis menegaskan bahawa wanita tidak boleh bebas kerana pergantungan kewangan kepada lelaki. Wanita adalah subjek kuasa lelaki dalam kapitalis atas sebab ketidakseimbangan kekayaan. Mereka melihat kebergantungan ekonomi sebagai punca utama menunjuk wanita kepada lelaki. Feminis sosialis melihat pembebasan wanita sebagai bahagian penting dalam matlamat keadilan sosial dan ekonomi. Yang lebih besar, feminis sosialis berusaha untuk mengintegrasikan perjuangan untuk kebebasan wanita dengan perjuangan menentang sistem penindasan wanita.